Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini. Kita berada pada halaman yang terakhir bagi juz yang ke-6 pada hari ini bersama Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Hari ini kita di hujung Ustaz ya. Betul. Juz yang ke-6 ya, pejam celik ya. Kita bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah, adik-adik yang ceria gembira pada hari ini. Mungkin berehat sebentar menghadapi kelas online sebentar tadi. Jom kita sama-sama ya berkongsi, kita baca ayat Al-Quran untuk menenangkan, untuk kita mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita share di Facebook, kongsikan dengan kawan, beritahu kepada kawan ini adalah halaman terakhir juz yang ke-6 dan sudah pastinya kita ingin berdoa awal ini, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha sucimu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang engkau ajarkan, sesungguhnya engkau yang maha mengetahui, yang maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Allah Tuhanku, tambahkanlah ilmu untukku. Pada hari ini kita sama-sama memulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah bersama dengan Ustaz Tirmizi. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi membacakan Ummul Quran Al-Fatihah sebentar tadi bersama dengan tuan-tuan untuk kita sama-sama melihat bahawa dalam surah Al-Fatihah kita memohon pada Allah SWT dijauhkan daripada menjadi orang yang yang dimurkai dan bukan orang yang disesatkan ya, tetapi kita ingin menjadi orang yang mendapat nikmat daripada Allah, orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Dan pada halaman 121 ini insya-Allah kita akan melihat kepada ciri ini ya. Allah menekankan lagi kepada kita daripada ayat 77 hingga ayat 82. Jadi mungkin satu soalan ringkas untuk tuan-tuan jawab di dalam di Facebook ialah apakah dua golongan yang bermusuh, amat memusuhi kepada umat Islam ataupun orang-orang beriman. Siapakah dua golongan tersebut ya, yang kita akan jumpa jawapannya sepanjang halaman 121. Jadi mari kita lihat kepada apakah sinopsis ringkasan bagi halaman terakhir juz yang ke-6 pada hari ini. Bermula daripada ayat 77 hingga 81 akan bercerita tentang pembahasan ideologi kaum Nasrani dan juga ada kaitan dengan Yahudi juga yang menuhankan Isa Al-Masih Ibnu Maryam dan juga menegur kepada ahli kitab dan juga apakah perkara-perkara yang tidak mereka lakukan ya. Ini kita akan lihat daripada ayat 77 hingga ayat 81. Dan kemudian pada ayat 82 kita akan melihat kepada antara Yahudi dan Nasrani siapa yang lebih dekat dengan orang yang beriman. Ini ada kaitan dengan soalan awal tadi, iaitu Allah memberikan jawapannya
iaitu ada dua kumpulan. Siapa kita akan sama-sama lihat pada hari ini. Jom sama-sama tuan-tuan kita baca daripada ayat 77 hingga ayat 80 memulakan program kita pada hari ini insya-Allah. Baik, terima kasih Fadil, Ustaz Fazrul, sahabat saya dan juga sahabat-sahabat Al-Quran, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, kakak-kakak yang sedang menonton My Quran Time. Teruskan sebarkan rancangan ini, yang tonton di Facebook boleh share di Facebook masing-masing. Mudah-mudahan kita menjadi asbab tersebarnya ilmu Al-Quran ini ke seluruh pelosok dunia insya-Allah. Alhamdulillah, sebagaimana kata kekanda saya, pejam celik kita dah akhir juzuk yang ke-6. Lepas ni masuk juzuk ke-7. Moga-moga Allah Taala mengampunkan segala kesalahan kita dan memberikan kepada kita kefahaman insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulakan dengan ayat 77 hingga 80. Kita gambarkan sebagaimana sinopsis tadi supaya kita bila baca Al-Quran kita tasawur, kita gambarkan apa yang kita baca ini, ia akan menambahkan kefahaman kepada kita. Kata guru saya, Ustaz, kalau kamu nak baca Quran, kamu mesti pertama sekali lil ma'ani, faham makna ni. Dia kata kaifa tusawwir ma la tafham. Macam mana kamu nak gambarkan kalau kamu tak faham? Contoh saya baca, tak adalah saya faham sebagaimana Ustaz Fazul, tapi sekurang-kurangnya secara umumnya kita faham ayat ni berkenaan apa. Cara beragama yang betul insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, begitulah bacaan daripada ayat 77 hingga ayat yang ke-80 ya, sebagaimana yang kita lihat pada hari semalam bercerita tentang keimanan ataupun kekufuran ya bagi kumpulan orang-orang Nasrani ya, dan Allah mengingatkan kepada kita tentang fahaman yang sesat, yang tidak benar dalam agama Kristian ataupun Nasrani. Maka pada ayat 77 ini Allah memanggil ya ataupun mengajarkan pada Nabi Muhammad, kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad, sampaikan kepada siapa? Ya ahlul kitab, wahai ahli kitab, jangan berlebih-lebihan fi dinikum, jangan ghulu ya. Perkara ini telah disentuh dalam surah Al-Maidah, kali ini disentuh sekali lagi dalam surah An-Nisa, dan kali ini disentuh sekali lagi dalam surah Al-Maidah. La ta'lu fi dinikum ghairal haqq
ya. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam bukunya Madarijus Salikin yang disampaikan dalam Amazing Quran ini, Ibnu Qayyim menyatakan alur seruan pertama iaitu la taulu fi dinikum ghairal haq ini merujuk kepada orang Yahudi, ya. Manakala bila kita lihat bahagian yang kedua, wala tattabi'u ahwa qaumin qad dallu min qablu wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil, ini merujuk kepada siapa? Kepada orang Nasrani. Jadi mari kita lihat dahulu apa maksud la taulu fi dinikum, jangan berlebih-lebihan, ya, jangan berlebih-lebihan, kerana bila bercakap tentang orang Yahudi ini, dia berlebih-lebih itu bukan dengan panduan din daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menyatakan apa? Mereka menyatakan bahawa mereka adalah the chosen one. Mereka adalah umat terpilih, kaum yang terpilih. Itu satu. Maksudnya dia melampau-lampau dalam melihat dirinya suci, dirinya bersih dan dipilih oleh Allah SWT, walaupun mereka mendustakan pada risalah, pada nabi, malah kalau kita lihat semalam sampai membunuh, ya, membunuh pada para rasul. Jadi ini ghulu inilah yang kita tidak mahu berlaku dalam agama kita, ya, apabila buat sesuatu yang bukan berteraskan kepada al-haq, ya, kebenaran, fakta yang jelas datang daripada siapa? Daripada al-haq, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada idea, ya, yang sudah tentu jelas haram, maka kita yakin bahawa kita tidak akan melangkau ataupun buat peraturan-peraturan lain, ya. Sebagaimana kita tahu ada orang yang mungkin ustaz, ya, dia rasakan bahawa dia nak buat satu cara untuk mendekatkan diri dengan nabi, dia mungkin letak acara-acara, simbol-simbol yang tidak ada asas dalam Quran dan Sunnah, kan. Jadi perkara itu satu. Ataupun kalau katakan dah jelas benda itu haram, selama hari ini kita mungkinlah, ya, nampak bahawa arak contohnya, ia memang haram, ya, tapi mungkin masih ada dekat kedai-kedai. Tapi bila kita tahu bahawa kalau saya teruskan, saya dah ada kuasa, saya boleh bercakap, tapi saya masih lagi tidak ikut pada peraturan itu namanya la taulu ghulu dalam beragama. Dan yang keduanya, kalau orang Nasrani itu apa? Dia mengikut kepada hawa, ya. Kalau katakan Yahudi, dia merasakan diri, kaumnya yang terpilih, yang istimewa. Bagi orang yang mengikut hawa, dia memilih sesuatu, contohnya Nabi Isa itu dia angkat dan dia puja sampai menjadi Tuhan. Yang itu digelar sebagai orang yang mengikut hawa kerana dia tidak mengikut kepada al-haq, kepada kebenaran, sehingga kan tersesat. Allah menyatakan di sini qad dallu min qablu wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil, ya. Ini adalah memang sesat, menyesatkan manusia, iaitu bila bercerita tentang golongan rahib dan juga pendeta dalam agama Kristian, bila mereka ni satu dah sesat, ya, tetapi kerana mereka ada pengaruh ustaz, ya, mereka ni penceramah, jadi mereka berceramah benda yang menyesatkan pada kaum orang yang mendengarnya. Jadi itu yang kita kena berjaga-jaga, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan nak tengok program, nak dengar ceramah, pastikan kita semak bahawa apa yang disampaikan itu ada teras al-haqnya dalam al-Quran dan juga dalam sunnah. Maka kesan daripada perkara ini pada ayat 78, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa. Ada dua orang nabi yang disampaikan di sini, lisan Daud, Nabi Daud, dan juga Isa. Dua-duanya dalam golongan Bani Israel. Tetapi Nabi Daud dan Nabi Isa ini dia mengutuk ataupun melaknat kepada orang yang kafir di kalangan Bani Israel, bukan Bani Israel, ya. Jadi bila kita kata Bani Israel, bukan semuanya jahat, ada sebahagiannya yang kufur, maka itu dilaknat oleh siapa? Oleh Nabi Daud, oleh Nabi Isa ibnu Maryam. Mengapa ada laknat tersebut? Pasal kita tahu bahawa Daud ada Zabur dan Isa ada Injil. Jadi apa yang berlaku ialah dua-dua nabi ini mempunyai kitab yang mengingatkan balik pada nilai-nilai kebaikan. Daud dengan Zaburnya dan Isa dengan Injil, tidak membawa peraturan baru. Jadi bila mereka mendapati kepada Bani Israel ini mereka mendustakan, membunuh para nabi, ataupun kalau katakan mereka tidak beriman kepada apa yang telah diturunkan, Nabi Daud dan Nabi Isa menegur. Dan bila mereka ditegur,
tapi mereka masih tak ikut cakap Ustaz ya, masih degil lagi. Itu yang menyebabkan mereka ini dilaknat, dikutuk. Dan kalau nabi kutuk, maksudnya manusia biasa pun tahu bahawa perkara itu tidak kena. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun, ya. Mereka mengapa jadi begitu? Kerana mereka menderhakai dan mereka itu telah melampau batas. Jadi apakah asas yang kita boleh belajar mengapa mereka boleh jadi begitu? Bukankah dah ada kitab, mereka ada rasul, tapi mengapa masih lagi jadi begitu? Malah lepas daripada Nabi Isa diangkat makin menjadi-jadi kesesatan itu. Jawapan itu ada pada ayat 79. Mari sama-sama kita baca sekali lagi. Ini yang kita perlu ambil pelajaran dan kita ambil perhatian bersama. Ayat 79. 79 saya. Baik, ya. Kita lihat pada ayat 79 untuk sama-sama kita mengambil pengajaran daripada ayat tersebut, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labisa ma Sadaqallahul Azim. Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka lakukan. Sesungguhnya sangat buruk apa yang mereka lakukan. Apakah yang kita boleh belajar daripada ayat ini? Mereka tidak suka menegur orang lain. Orang lain buat salah, mereka kata tak apalah, tak apa. Yang biarlah mereka buat salah. Ada dua sebab Ustaz ya. Satu, pasal mereka sendiri yang buat salah. Ya. Mereka buat salah, jadi dia tak nak tegur orang yang buat salah, pasal kalau aku tegur, alah 2 kali 5 je. Itu yang pertama. Tapi yang keduanya ialah kalau saya tegur, nanti saya akan dikecam ataupun dianggap sebagai nak tunjuk baik konon, ya. Jadi perkara itu menyebabkan mereka la yatanahaun, ya. Mereka ini tidak saling melarang an munkarin fa'alu, apa kemungkaran yang dilakukan. Jadi Allah menyatakan labi sama kanu yaf'alun, teruk sangat apa yang mereka lakukan. Kesan daripada perkara inilah, ya, kesan daripada perkara ini mereka dilaknat oleh dikutuk oleh atas lisan, atas perkataan Nabi Daud dan Nabi Isa. Dan pada ayat 80 itu tara kathiran minhum yatawallawna alladhina kafaru. Kamu melihat mereka itu tidak kembali kepada orang yang beriman. Dia pergi cari orang yang kufur. Pasal orang kufur senang untuk dimanipulasi, senang untuk dia terus buat jahat, ya. Kalau katakan mereka ada sesuatu yang mereka nak buat, mereka terus buat Ustaz, ya. Jadi tak ada orang kacau. Dia kalau jumpa orang yang beriman ini, orang beriman kalau ada benda tak kena seperti tuan-tuan, ya, dalam rumah ke di luar ke, kita bukan marah-marah, ya, tetapi kita menegur kerana kasih sayang, kerana kita tidak mahu rakan-rakan kita ataupun pasukan kita ataupun organisasi negara kita dikaramkan oleh individu-individu yang tebuk apa Ustaz ya, tebuk lubang dalam kapal tu, dia tebuk daripada bawah kan. Jadi ingatkan tak apalah dia seorang-seorang dia, tapi cabarannya kapal akan karam dan habis satu negara kerana ada orang-orang yang berbuat mungkar. Biarkan, tak apalah, kita arak pun arak lah kan. Kesannya kalau kita tak tegur, tuan-tuan sekalian, kalau tak tegur, kita tekan kepada orang-orang yang buat kemungkaran ini, dia rasa bahawa it's okay, ya, untuk teruskan apa yang dia buat sehingga mengganggu ketenteraman bagi negara ataupun sesebuah organisasi. Jadi Allah nyatakan di sini labi sama qaddamat lahum anfusuhum, ya, teruk sangat, ya, ayat 80 ini. Sesungguhnya sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, iaitu kemurkaan Allah, dan mereka akan kekal dalam azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tengok dekat sini, surah Maidah ini turun di hujung karier Nabi menjadi rasul. Maksudnya ini sekitar 13 tahun di Mekah dan sekitar 10 tahun di hujung di Madinah ini. Jadi bila Allah menggunakan perkataan alladzina kafaru ini, menceritakan peringatan telah diberikan berkali-kali tetapi tak jalan. Maka kesannya apa? Allah amat murka dan azab yang kekal. Kita dapat azab sikit pun baru setahun Ustaz, ya. Betul. COVID-19 ni pun sebenarnya amat mencabar. Saya yakin tuan-tuan yang bekerja ke, adik-adik kena belajar online kan. Dia belajar online ni mencabar betul.
dan mak ayah nak uruskan pun mencabar dekat rumah baru setahun. Cuba bayangkan kalau di sini Allah nyatakan wa fil adzabihum khalidun, kekal azab itu, naudzubillah min zalik, yang kita mohon Allah hindarkan. Dan cara dia macam mana, itulah salah satunya yang tadi, kalau ada perkara yang tak kena kita tegur ya dengan penuh kasih sayang. Dalam masa yang sama jangan kita beri ruang kepada orang yang memusuhi kepada Allah, memusuhi kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkataan yang kita ingin lihat pada hari ini, mari sama-sama kita perhatikan, iaitu perkataan haq ataupun haqqaqa yang berulang sebanyak berapa kali itu? Kita tengok sama-sama, iaitu 297 kali. 287 kali. Okey, 287 kali, yang bermaksud kebenaran ataupun hak, dan kebenaran yang sebenar-benarnya datang daripada Allah yang disampaikan dalam Al-Quran. Itulah yang kita baca awal surah Ali Imran. Inilah yang perlu diberi perhatian ketika beragama, bukan main teka-teka ataupun melampau. Ketika kita buat kerja, kita main teka-teka sahaja apa yang kita nak buat ya, ataupun kita ikut hawa nafsu ya, rasa waktu kerja kita nak kerja, waktu tak nak, waktu kerja kita nak buat benda lain. Itu perkara yang Allah tegur pada ayat yang ke-77. Jadi mari sama-sama kita berehat sekejap ya. Sebentar lagi kita menyambung kembali apakah seruan Allah memberitahu, membongkar hubungan kita dengan orang-orang yang tidak mengamalkan Al-Quran. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Jauhilah daripada ghulu ataupun melampau dalam beragama, kerana ia akan membinasakan kita. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran kerana sentiasa istiqamah dalam rancangan My Quran Time. Misi kita baca, faham dan amal. Alhamdulillah, penerangan yang jelas daripada Al-Fadhil Ustaz Fazrul tadi. Mudah-mudahan kita dapat ambil panduan dalam kehidupan kita. Baik, kita nak belajar sedikit tentang ilmu tajwid pada hari ini. Sambungan semalam kita dah sebut pembahagian qalqalah ada 3 ataupun martabat dia ada 3. Pertama sughra, yang kedua kubra. Dan hari ini kita nak belajar yang kedua, kubra. Kita lihat di slide kita, qalqalah kubra ataupun maksudnya besar ataupun kuat. Semalam sughra kecil kan? Ini besar sikit. Maksud apa yang dia bisa sebutkan sebagai besar itu, ia terjadi apabila kita wakaf pada huruf qalqalah yang berada di hujung kalimah. Sama ada huruf qalqalah tu sukun yang asli, memang dia memang asal mati, ada tanda mati kat atas, ataupun sukun mendatang. Dia berbaris, tapi oleh kerana kita nak wakaf, maka kena matikan dia lah. Macam kita baca qul a'udzu birabbil falaq. Falaq, situ qaf tu ada baris di atas. Tetapi oleh kerana nak mati, kita wakaf, kita kena matikan qaf itu. Maknanya qalqalah kubra ni apa dia? Ia berkaitan dengan wakaf. Wakaf di hujung kalimah itu ada huruf qalqalah. Huruf qalqalah yang 5 itulah yang kita sebut semalam, ada 5. Qutbu jadin. Ustaz Tamizi kata nak cam apa Ustaz? Baju dah kotor. Baju dah kotor. Bukan kotor, kalau kotor tak kotor. Mana kena tebalkan kotor. Okey, qaf, ta, ba, jim dan dal. Maknanya bila ada qaf, ta, ba, jim, dal itu, bila kita wakaf salah satu daripada huruf qalqalah, maka qalqalah itu jadi qalqalah yang kubra, yang kuat sikit. Apa maksud kuat itu? Begini, tengok contoh dia. Pertama kita baca lam yalid wa lam yulad, wa lam yulad, wa lam yulad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. التي لم يخلق فإذا فرغت فانصب
أن تتكبر فيها فاخرج. Itu contoh-contoh. Maknanya huruf qalqalah tu berada di hujung. So ustaz, apa beza qalqalah sughra dengan kubra? Apa beza dia? Beza dia bukan dari sudut kekuatan, tidak. Bukan kata kalau semalam kita belajar huruf qaf, contoh qalqalah qaf yang sughra, ya qadi, ya qadi, qaf berada di tengah kalimah, itu qalqalah sughra. Ya qadi. Apa beza kalau qaf di hujung? Contoh al falaq, al falaq, ya qadi. Bezanya ialah kalau qalqalah sughra, ya qadi, selepas qalqalah itu ada huruf dad, kita terus sebut dad, kita tak tunggu ya qadi, bukan, kita baca ya qadi, selepas qalqalah lantun tu terus disebut dad, terus tanpa tunggu ya qadi. Adapun qalqalah kubra, dia di hujung waqaf, selepas waqaf itu qalqalah itu bunyi, tidak ada lagi huruf lain. Al falaq, contoh qul a'udzu birabbil falaq. Maka qalqalah kubra tu lebih jelas kerana selepas qalqalah itu tidak ada lagi huruf yang lain. Maka itu dari sudut kejelasan, wuduh martabat tu dari sudut kejelasan. Bukan mesti qalqalah kubra qul a'udzu birabbil falaq. Sebab nak bezakan dengan yang sughra, itu salah. Okey, ramai yang baca begitu. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Itu salah. Itu seperti akan dah ada sabdu di situ. Dia hanya qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ini contoh qalqalah kubra. Bezanya apa? Beza qalqalah sughra dengan kubra dari sudut kejelasan dia. Kerana qalqalah sughra bila dilantunkan terus disebut huruf selepas tu. Adapun qalqalah kubra di hujung itu dah wakaf pada huruf qalqalah, maka tidak ada apa lagi huruf selepas tu, maka ia lebih jelas. Itu perbezaan dia. Baik, alhamdulillah, terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi berkongsi sekali lagi tentang qalqalah Ustaz ya. Panduan untuk kita sama-sama menjaga bila kena baca qalqalah ya. Sekarang ni kita baru kenalan Ustaz ya. Nanti mungkin ada tambahan lagi kan tentang yang ada kadang-kadang atas qalqalah tu ada sabdu, ada yang tidak ada sabdu, macam mana cara baca dia kan. Okey, jadi itu antara bahagian tajwid kita dan kita ingin teruskan bacaan kita pada ayat yang ke-81 hingga ayat 82, dua ayat lagi untuk kita memahami lebih lanjut lagi tentang bagaimana ya ini semua adalah pemahaman kita tentang diplomasi ataupun hubungan antara bangsa ataupun antara agama yang Allah beri panduan pada Nabi bila Nabi menang di Makkahul Mukarramah daripada Madinah pergi masuk ke Fathu Mekah, bagaimana berinteraksi dengan dua kumpulan iaitu kumpulan Yahudi dan juga Nasrani ya. Ini panduannya, jom kita baca bersama. Baik, sama-sama kita bacakan, kita gambarkan apa yang Ustaz Fazrul sebut tadi, gambaran awal dua ayat terakhir ini dengan bacaan kita insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون
يستكبرون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah dua ayat yang akhir daripada halaman akhir juz yang ke-6 ayat 81. Allah menyatakan, dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, ada tiga perkara dalam ayat ini, nescaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia, tetapi banyak di antara mereka orang-orang yang fasik. Ada tiga perkara di situ. Yang pertama, Allah nyatakan jika mereka beriman kepada Allah. Ya, apa kesan beriman pada Allah? Kesan semertanya ialah dia akan percaya pada hari akhirat, Ustaz, ya. Betul. Dan percaya pada hari akhirat itu dia buat sesuatu perkara, dia fikir apa kesan kalau saya buat perkara tersebut, sama ada membawa kepada kebaikan ataupun membawa kepada keburukan. Itu sebabnya dalam ayat dalam surah Baqarah, kalau bercakap tentang percaya pada Allah ini, dia akan dikaitkan kalau allazina yu'minuna bil ghaib, pada ayat yang keempat surah Al-Baqarah mesti bercakap tentang hari akhirat, ya, pasal Allah dan hari akhirat ni dia tidak dapat diasingkan, ya. Kalau katakan saya percaya sangat pada Tuhan, saya zikir, tapi saya tak kisah pun apa yang berlaku kalau saya buat baik ke tak baik, itu tidak konsisten, Ustaz, ya. Jadi itu yang pertama. Yang keduanya ialah percaya kepada Nabi. Apa maksud percaya pada Nabi? Maksudnya mereka beriman kepada risalah yang dibawa oleh Nabi, dan Nabi ini adalah individu yang berkuasa ataupun ada autoriti untuk membawa kebenaran, ya, menunjukkan sunnah dalam kehidupan. Ini penting. Pasal apa? Pasal kalau menerima Allah, orang Yahudi dia terima Allah, orang Nasrani pun terima Allah. Tetapi bila Nabi Muhammad muncul, orang Yahudi ataupun Bani Israel, mereka tidak suka. Pasal apa? Nabi bukan daripada kumpulan mereka. Jadi selama ini mereka rasakan bahawa we are the chosen one, kitalah umat terpilih. Sekali tiba-tiba ini datang daripada kaum lain pula. Satu. Dan kalau katakan mengapa orang Kristian, ya, pasal orang Kristian bila melihat kepada Isa, dia dah angkat sangat. Bila dia dah angkat Nabi Isa menjadi Tuhan, bila Nabi Muhammad tegur dalam kitab yang dibawa, jadi dia tak puas hati, kan? Dia mengganggu apa yang telah dipercayai. Dan bagi rahib, pendeta yang tidak amanah, mereka merasakan ini mengganggu kepada periuk nasi mereka. Ya, pasal Nabi ini dia tak disukai oleh oleh tycoon pada waktu zaman Rasulullah itu, pasal mengganggu. Dia punya bisnes apa? Bisnes judi. Apa lagi, Ustaz? Bisnes berhala, bisnes arak. Itu semua orang-orang yang ada kepentingan, dia tak suka. Orang yang tak ada kepentingan, dia kalau katakan dia minum arak, kalau orang cakap bahawa nanti merosakkan apa sebagainya, akhirnya dia akan terima, ya. Tetapi orang yang ada kepentingan, dia rasakan mengganggu kepada bisnesnya. Baik. Dan yang ketiga, wama unzila ilaihi mattakhaduhum auliya, ya, iaitu apa yang telah diturunkan kepadanya, iaitu Al-Quran, ya, dan juga kitab-kitab sebelum itu. Mereka tidak akan menjadikan orang-orang musyrik ini sebagai aulia, sebagai pemimpin, sebagai pelindung mereka. Tetapi cabarannya ialah apa? Di hujung ayat 81 ini, fasiqun, Allah berikan gelaran mereka yang derhaka. Kerana apa? Kerana merasakan bahawa keimanan pada Allah ni saya boleh pilih sendiri. Saya nak beriman pada Nabi ke tak, saya boleh pilih. Dan akhirnya dia menidakkan kepada risalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah membongkar perkara ini lebih lagi kesannya dalam kehidupan kita pada ayat yang ke-82 tentang permusuhan di kalangan manusia, ya. Kita memaklumi perkara ini lantaran bila umat Islam sudah menang, umat Islam menang bukannya terus menang, Ustaz, ya. Musuh tetap juga akan memasang perangkap. Yang kita kena sedar, dia istilahnya apa, Ustaz? Pelanduk selalu lupakan perangkap, tapi perangkap tidak lupakan pelanduk. Ya, jadi dalam ayat yang ke-82 ini kita kena faham perangkap dia tetap tidak lupa. Jadi Allah kata la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahuda wal ladzina asyraku. Ada dua kumpulan yang betul-betul memusuhi kepada orang beriman. Siapa? Yang pertama Yahud, orang Yahudi, dan yang keduanya orang yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana orang Kristian, wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanul ladzina qalu inna nasara. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, yang lebih dekat kasih sayangnya, persahabatan dengan orang beriman
ialah orang Nasrani. Ini pengalaman yang mungkin saya juga Ustaz ya. Kalau ketika peristiwa September 11 yang kapal terbang hentam tu, memang waktu itu orang Islam, kami di komuniti di kawasan universiti itu, memang orang perempuan kena tarik tudung, kemudian hate crime bersama dengan orang Yahudi. Memang dia orang tak nak pergi dah. Selama ni kita ada jumpa borak-borak, no way. Dia memang menunjukkan pemusuhan tu betul-betul pada waktu itu. Pasal mereka tuduh terus dia bahawa orang Islam yang buat. Betul. Tetapi orang Kristian dia datang ke Islamic Center berborak, kemudian dia kata oh anything I can help, boleh tak apa-apa yang kami boleh bantu. Nak ceritanya bahawa realiti pada tahun September 11 itu sama seperti apa yang disampaikan di sini. Ya, orang Kristian ni dia lebih dekat, kecualilah kalau katakan di kalangan mereka ini tidak ada qissisin wa ruhbana. Dia poinnya kalau dalam masyarakat Kristian itu tidak ada pendeta dan rahib yang betul-betul, dia jadi lain macam sikit. Dia mungkin dah menuju kepada lebih pada syirik. Tetapi kalau katakan dia ada qissisin wa ruhbana, siapa mereka berdua? Yang pertama pendeta. Pendeta ini ialah kira macam ulama dia lah Ustaz ya, dalam agama Kristian. Dan waruhbana ini rahib-rahib yang tak kahwin kan, di dalam biara-biara yang ada tu, kerana mereka betul-betul rohaba ini dalam bahasa Arab ialah dia takut. Dia takut dengan Tuhan ya. Dia walaupun dia mungkin tersilap sikit tetapi dia masih ada rasa takut. Maka Allah kata mereka ini ada qissisin waruhbana, dan mereka ini tidak sombong, menyebabkan mereka ini lebih dekat dengan Islam. Dan apakah sambungannya, insya-Allah kita akan lihat esok, tetapi pada hari ini kita nak lihat dahulu situasi keseluruhan bagi halaman 121 ini. Mari kita sama-sama saksikan. Okey, itu adalah 4 gambar yang kita boleh lihat ya, bercakap tentang realiti dalam halaman ini, iaitu kita melihat kepada peringatan kepada ahli kitab jangan melampau ya. Kalau kita tengok di sebelah kanan atas tu, melampaunya itu dengan dia membuat kerosakan ya, apa istilahnya yaqtadun, melampau batas. Dan kita ambil pelajaran di sini bahawa penting sangat ya, bahawa kita ini mengingatkan antara satu sama lain. Sebabnya kanan atas tu ada orang yang macam tak kisah kan, gambar macam tak kisah tu. Apa aku kisah itu adalah satu virus yang amat bahaya dalam masyarakat ya, yang perlu kita beri perhatian. Jadi mungkin Ustaz kalau kita boleh baca sekali lagi ayat 82 ini untuk kita sama-sama memahami sebenarnya mengapa Yahudi musyrik ini dia amat bermusuh dengan umat Islam, kerana orang Yahudi musyrik ini dia tak suka ditegur. Betul. Ya, silap biarkan kami silap, apa kisah kubur aku, lebih kurang gitulah kan ya. Tetapi sebenarnya kita kisah kerana ia memberi kesan kepada hidup bernegara, berkomuniti, bermasyarakat, berkeluarga, dan lebih daripada itu ini adalah hak Allah al-haq yang perlu kita perjuangkan. Jom kita baca sekali lagi ayat 82. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ.
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras pemusuhannya terhadap orang-orang beriman adalah orang Yahudi dan orang-orang musyrik, ya. Dan Allah bawakan orang Nasrani ini, mereka ini lebih dekat, istilahnya tadi aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu, kerana di situ ada 3 faktor yang kita perlu maklum, kerana mereka ada qissisin, para pendeta, orang bijak pandai dalam agama Yahudi, dalam agama Kristian. Yang kedua rahib, yang dibiara-biara, dan wa annahum la yastakbirun, dan mereka qissisin wa ruhban ini mereka tidak sombong, ya. Bila mereka tidak sombong, itu maksudnya kalau kita nak berdiskusi dengan orang Kristian, salah satu ataupun salah dua lah ustaznya, kumpulan yang kita perlu beri perhatian adalah pendeta dan para rahib dia. Kalau pendeta para rahib dia ada ilmu sedikit dan mereka tidak sombong, orang-orang inilah yang lebih mudah untuk kita berdiskusi, bekerjasama, dan lebih daripada itu mungkin mereka juga akhirnya kembali kepada iman. Pasal apa? Pasal mereka ini ada sifat takut. Okey, waruhbana itu ada kaitan dengan rahaba. Mereka ini adalah orang yang takut kepada Allah, tetapi mungkin ada panduan daripada Bible yang telah diubah. Tapi bila kita diskusi elok-elok, mereka lebih mudah pasal mereka bukan merasakan mereka ada chosen one. Mereka mengangkat Nabi Isa itu sebagai orang yang menjadi Tuhan. Itu. Tapi kalau yang Yahudi ini, dia kalau dia dah rasa bahawa sayalah yang terpilih, saya ni dicintai oleh Tuhan, saya ni memang confirm masuk syurga, maka mereka orang yang asabiah ini susah ustaz. Ya, dia bila dah asabiah dia cakap kalau Melayu je yang boleh boleh menang, ataupun kalau Cina saja boleh menang, ataupun kalau India saja boleh menang, kerana racism ni dia bermula dengan satu kumpulan makhluk yang takbur pada awal kejadian, iaitu siapa ustaz dalam surah Baqarah? Nabi Adam dan Iblis. Iblislah yang yastakbirun, kerana dia mengapa dia jadi sombong tu, dia rasakan bahawa saya lebih baik kot. Saya daripada api, dia Nabi Adam itu daripada tanah. Yang itu yang kita tidak mahu menjadi, dan sebabnya kita bila nampak perkara ataupun ayat 82 ini, kita cuba untuk bercakap-cakap, berdiskusi dengan orang-orang Kristian, ya, dengan pendekatan ilmu-ilmu yang tepat, al-haq. Nanti kesannya mereka akan tunduk dan juga lembut hati mereka. Inilah ayat yang kita akan baca pada hari esok. Jadi pada hari ini kita lihat dahulu resolusi kita. Yang pertama, pada ayat yang ke-77, jangan melampau. Itu poin yang penting. Jangan melampau dalam hal agama. Pastikan apa yang kita buat tuan-tuan ada asas di dalam Al-Quran ataupun dalam As-Sunnah yang sahih. Yang kedua, saling mencegah kemungkaran. Benda-benda tak betul kita cegah, kita tegur dengan kasih sayang untuk kita mengelakkan daripada dilaknat oleh manusia, dan sudah tentunya lebih daripada itu dilaknat oleh para malaikat dan oleh Allah Subhanahu taala. Dan yang ketiga, jangan sombong, kerana ini adalah cara untuk kita makin dekat dengan kebenaran. Dan itu sebabnya orang Nasrani itu dia lebih dekat dengan orang beriman, kerana mereka ada pendeta dan rahib yang tidak sombong. Kita doa sama-sama, Allah pimpin kita dengan panduan daripada halaman ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau jauhkanlah kami daripada sifat ghulu dalam beragama, ya Allah. Ya Allah, dekatkanlah kami kepada kebenaran, ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran itu sebagai satu kebenaran, dan rezekikanlah kepada kami untuk mengikuti kebenaran tersebut, ya Allah. Dan perlihatkanlah kepada kami kebatilan itu sebagai satu kebatilan yang jelas, ya Allah. Dan jauhkanlah daripada kami untuk mengikutinya, ya Allah. Selamatkanlah kami, ya Allah, daripada fitnah dunia ini, ya Allah. Peliharakanlah negara kami, ya Allah, daripada sebarang malapetaka, ya Allah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka, ya Allah. Semuanya mereka tidak mengetahui, ya Allah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka, ya Allah, untuk kembali kepada agama-Mu yang suci ini, ya Allah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada mereka titik-titik kebenaran untuk mereka kembali, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah.
Amin ya rabbal alamin. Moga Allah memimpin kita untuk terus mengikut kepada kebenaran dan kita membina masyarakat yang berteraskan hujah kebenaran. Inilah salah satu daripada usaha tabung gerakan Al-Quran untuk tuan-tuan saling menyokong, ya, tuan-tuan menyumbang dalam tabung gerakan ini agar kita dapat membina masyarakat yang mementingkan kebenaran dan bukannya sombong ataupun hanya berteka-teka di dalam membuat amalan kehidupan seharian. InsyaAllah kita bertemu lagi pada jam 5, pada jam 10 malam dan juga 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas yang ingin membawakan pada tuan-tuan kebenaran itu penting, utamakan hujah untuk beramal. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.